Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang saya hormati Presiden dan Naib Chancellor UNISEL, seterusnya kepada seluruh barisan kepimpinan universiti, YB Rozana, kepada Tok Ki daripada PPIM dan kepada semua yang hadir pada hari ini, sama ada pensyarah mahupun mahasiswa dan teman-teman lain yang ada pada hari ini. Jadi saya, format bagi saya lah yang nak dibicarakan pada hari ini ialah lebih bersifat santai, relax ya. Sebab tu kita panggil, kalau kita tengok dekat YouTube tu ada acara yang terkenal, dia panggil Tech Talk. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya ialah tentang soal biodiversity, dan sebentar tadi ya, saya diberi satu macam pelancong lah tadi, datang ke UNISEL, naik kereta dengan Presiden dan Naib Chancellor untuk lihat sendiri tentang antara khazanah yang ada di UNISEL yang saya sendiri, ya, sebab saya pernah menjadi Exco Pendidikan di Negeri Selangor 2014-2018. Saya merupakan pengerusi lembaga pengelola yang pertama untuk UNISEL, sama-sama kami ketika itu dengan Naib Chancellor dan juga ahli lembaga pengarah. Dan saya tidak tahu ya, yang dalam banyak-banyak perkara yang ada dalam UNISEL ni ada satu khazanah yang sangat istimewa. Kalau di luar, bila orang bercakap tentang nama baru dia Bestari Jaya lah tentang Bestari Jaya ni adalah terkenal dengan Lombong ya, dan termasuk ya, kalau dulu Lombong Bijih Timah dan kemudian Pasir, tetapi kita tidak tahu bahawa selepas, walaupun itu memberi impak yang besar kepada alam sekitar di situ, dia memang satu tindakan yang ekstraktif, yang memberi kesan negatif kepada alam sekitar, tetapi apabila pulih ya, dia menjadi satu tarikan yang tersendiri. Jadi saya tengok tadi tasik yang seluas lebih 200 ekar, yang mana mungkin nanti next time kena datang petang pula, sebab bila petang katanya banyak burung yang akan datang, yang besar-besar, yang spesies-spesies yang unik ya, dan kami tengok sendiri betapa jernih dan cantiknya air yang ada di situ. Dan ini menunjukkan sebenarnya alam sekitar ni, if it's left alone, they can make a comeback dengan cukup cepat. Tak payah pergi jauh, kita pergi pada waktu pandemik COVID. Waktu tu kita semua kena PKP, kena duduk diam-diam kat rumah. Ya, waktu tu ada di banyak tempat, saya ingat waktu tu di Port Dickson ada penyu. Port Dickson ni dah lama kita tahulah, tak payah cakap detail macam mana air kat Port Dickson ni, kenapa air itu macam tu. Tetapi dah lama penyu tu tak naik di Port Dickson. Tetapi penyu make a comeback di Port Dickson. Ada di beberapa, saya ingat di Europe, yang mana kijang ataupun even beberapa serigala masuk ke bandar. Ya, makna alam sekitar ni, if they are left alone, dia nak buat comeback ni cukup cepat. Cuma masalah dia pada hari ini ialah kita sebagai manusia ni, kita terlalu ekstraktif pembangunan kita, yang mana kita dah basically ialah dari satu sudut kita menang, tetapi at the cost of alam sekitar kita. Kalau kita lihat banyak graf, ya, kat sini banyak yang belajar sains dan sebagainya, saya belajar law je, jadi tak sepandai orang yang belajar sains lah. Kalau kita tengok banyak graf, sama ada daripada satu pembangunan GDP, that means the economic growth yang ada kat dunia, tetapi juga dari segi kadar kepupusan spesies, daripada segi bilangan penduduk, daripada segi kerosakan terhadap alam dan sebagainya. Dia panggil hockey stick graph. Hockey stick ni macam kayu hoki. Dia macam ni flat ataupun agak flat, plateau, tetapi dia naik dengan mendadak sejak the Industrial Revolution, because we are consuming more than what we need. Ya, jadi alam dah tak boleh cope. Benda-benda yang dulu alam boleh buat ganti balik, dah tidak ada. Jadi sebab itu krisis. Kami yang mungkin dah tak berapa muda ni, kita okey lagi, sebab kita tak tahulah, wallahu alam kita ada berapa lama lagi di depan kami. Tetapi kalau ikut logik akal, kalau ikut sunnah dunia ni, logically
Anda yang merupakan mahasiswa ada masa yang lebih panjang. So sekarang misalnya kita bercakap, kita tunjuk jata kita. Jata kita ada harimau. Mungkin your children or your children's children, harimau tu dah tak ada di Malaysia sekurang-kurangnya. Ya, di mana mana anak-anak tanya, dia kata, betul ke ada harimau kat Malaysia sebab dah tak boleh tengok, kalau ada pun kat zoo. Kan? Jadi kita tidak mahu perkara itu berlaku because it can happen. Harimau pada tahun 1950-an dianggap sebagai satu pest, satu invasive species, macam orang duk komplain dekat TikTok, monyet masuklah apa masuk kat rumah dia. Harimau macam tu pada tahun 1950-an. 3,000 ekor anggaran yang ada di Semenanjung ataupun Tanah Melayu ketika itu. Hari ini harimau anggaran dia ialah 150 ekor. That's the anggaran. Dan dia pun masalah. Dia ada central central forest pine tu, yang hutan tu dia dah terpisah. So dia nak bergerak tu problem. Lepas tu kita ada banyak kes yang mana kita tengok berlakunya konflik antara harimau dan manusia, sebab kita tak boleh nak salahkan harimau. They've always been there. Kita yang masuk tempat dia. Kan? Jadi kita pun dah mula ada konflik dengan harimau dan perkara tu menjadi-jadi. Bilangan harimau jantan dengan harimau betina juga tak balance, which will make it very difficult in the future untuk kita nak memelihara binatang ini. Can it be reversed? Can. Kita sudah tengok berlaku di India. India dulu masalah harimau dia cukup kritikal. Tapi hari ini mereka telah dapat selamatkan dengan satu langkah yang bersungguh-sungguh bertahun-tahun untuk mengembalikan harimau sampai to the point that now dah ada negeri-negeri di sana start complain harimau dia dah terlalu banyak. Ya, jadi maknanya benda tu boleh berlaku kalau kita ada political will, ada keazaman politik, ada kesungguhan, ada dasar betul, boleh diselamatkan perkara tersebut. Tetapi di Malaysia keadaan dia sangat kritikal. Kita tengok antara bila dia banyak pasang kamera trap di dalam hutan ini untuk track balik, dan harimau ni antara keunikan dia macam fingerprint, dia punya stripe tu two tigers will have the same stripe. Jadi dia boleh kenal. Adalah nama-nama kita, saya tak tahu nama dia. Ali ke Abu ke apa, ada nama-nama untuk harimau ni yang orang di perkhidmatan akan bagi nama dan dia akan dapat kenal pasti. Itu yang dia dapat bilang anggaran 150 ekor. Bila hari ini kita tengok berlaku banyak konflik, gajah dah masuk kampung. Gajah ni banyak sikit. Memang kita tengok gajah banyak. Di Keluang tu gajah dah sampai rumah. Bukan rumah kampung, rumah taman perumahan. Gajah dah sampai. That is how critical it is. Monyet tak usah cakap lah, itu banyak. So bila berlaku perkara-perkara macam itu, kita punya pegawai perkhidmatan, ranger kita tak cukup. Mereka fokus kepada ni. Sebab ni yang dia duk terima panggilan daripada orang ramai. As a result, poachers, pemburu-pemburu haram. Ya, sebab seekor harimau ni boleh dapat up to 200,000 ringgit. Seekor harimau, harga dia 200,000 ringgit. Dia jual misai, dia ada harga semualah, kulit dia dan sebagainya. So and harimau Malaysia ni yang paling mahal. Ya, dia antara yang paling valued, antara paling besar dan sebagainya. Jadi poachers yang masuk daripada luar, mereka dah banyak tangkap harimau, tapi pada masa sama dia pasang juga jerat. Dan jerat ini dia ikat kaki. So apa yang berlaku, saya tengok sekali kamera sekarang, kita tengok banyak harimau tapi juga beruang orang panggil sun bear, beruang yang kecil, yang hitam tu. Kita tengok sekarang banyak 3 kaki. Sebab dia nak keluar daripada jerat tu, dia reaction, dia benda rasa ketat, dia tarik sampai terputus. Ya, jadi you can see so many binatang-binatang ni 3 kaki. Dan kita boleh anggarkanlah, dia bukan ada doktor, bukan ada apa, dia punya jangka hayat dia bila ada dalam keadaan 3 kaki tu berapa lama. Jadi ataupun dalam 3 kaki tu pun ada lagi poachers dapat dia sebab ada value. Dia dapat bahagian lain walaupun tak sempurna badan harimau tersebut. Jadi this is the crisis that we are facing. Suatu ketika dulu kita dengar, saya lah kalau waktu saya membesar tu, kita belajar kita ada badak sumbu. Ya, Sumatran rhino. Hari ini kita dah tak ada badak sumbu. Yang last kali di Sabah, probably about 10 tahun yang lepas, hari ini no more detected di Malaysia. Ya, jadi we are slowly losing our
biodiversity. Kalau kita ingat, ini antara kita belajar kalau dalam Quran sebagai orang Islam, tetapi juga oleh agama-agama samawi yang lain adalah tentang Nabi Nuh, Noah, Prophet Noah. Yang mana ketika nak dilanda banjir, dia telah menyelamatkan binatang-binatang ni, dia telah diarahkan oleh Tuhan untuk selamatkan binatang-binatang dengan masukkan semua binatang yang ada sepasang dalam dia punya kapal, Noah's Ark. Jadi itu yang tugas yang beliau telah dapat laksanakan ketika mana beliau menjadi, dapat perintah daripada Tuhan. Tapi kita hari ini, kita satu-satu kita bagi dia pupus binatang yang ada pada hari ini. Jadi benda ni bagi saya ialah satu tanggungjawab yang sangat besar yang ada pada kita, and it's bigger on you. Walaupun salahnya mungkin generasi kami atau generasi sebelum kami, kita boleh salahkan negara maju dan sebagainya, but at the end of the day we have to do something. Jadi itu tugas besar yang kita ada. Kita pun tahu sekarang tak payah cakap. Kalau cakap perubahan iklim, pergi keluar sana sekarang. Kita boleh rasa perubahan iklim. We know that we are facing that. Dah sampai 38 degrees, Bangkok dah 42 degrees. Itu Presiden kata dia pergi Oman 45 dan dianggarkan akan sampai 50. 50 degrees ni saya tak tahu macam mana. That is where we are right now. China belah utara dah sampai 35. Ni dekat Beijing yang ada snow tu, is now summer dia is estimated 35 degrees. London dekat 40, 38 I think. Dan rumah sana is not made for summer, they are made for winter kan. That is the type of planet we are going in, and bila kita sampai 1.5 degrees dia punya kerosakan pada, because dia benda ni small things dia akan jadi big changes. Contohnya satu pokok mati yang makan tu pun dah tak susah cari makan dan sebagainya, dia akan ada impact sehinggalah kepada apex predator macam harimau. Jadi apa yang saya nak katakan, memang we are at that critical point. Pakar kata if we don't do something now, kita ada target yang ambitious, maka kita tidak akan dapat reverse perkara ni dan selamatkan bumi kita. It's no longer about country dan sebagainya. Jadi sebab itu, antara perkara besar di peringkat negara kita, kerajaan kita, kita committed ialah kita ada net zero earliest by 2050. Kita anggap negara kita ni sebagai negara membangun. Kita mungkin tak capai sama standard dengan negara-negara maju yang lain, tetapi kita ada letak sasaran yang agak ambitious, iaitu net zero earliest by 2050. Mana itu satu peranan yang kita nak mainkan. Kedua, di Malaysia ni antara cabaran besar, dan saya pernah berkhidmat di negeri, saya sekarang di federal, saya tahu cabaran besar dia apa, iaitu kuasa negeri dan kuasa persekutuan. Kalau kita bercakap negeri secara umum, jangan cakap pasal Sabah Sarawak sebab itu konteks dia berbeza, ada MA63 dan sebagainya. Tapi kalau di Semenanjung ini, dua kuasa je yang ada betul-betul kat negeri. Agama Islam dan kedua ialah tanah, air, sumber asli dan yang berkaitan. Itu dua kuasa. Jadi dia tak macam negeri lain. Kalau contohnya di Australia atau di US, kadang-kadang bukan negeri pun, bandar, dia ada dia punya polis sendiri, NYPD, dia ada semua, tetapi dia sekolah, kurikulum lain-lain ikut negeri. Tetapi di Malaysia kita semua sama, semua federal kecuali dua perkara tersebut. Jadi bila dalam perkara yang ada di tangan negeri yang tak banyak, negeri ni sangat pegang kuat-kuat. Dia tak nak diambil oleh kerajaan persekutuan. Dan kita faham itu hak negeri sebagaimana ketika kita mencapai kemerdekaan dahulu. Cuma dia menjadi satu cabaran. Sebab Selangor ni saya kata tak apa sebab dia negeri yang agak maju, yang dah develop. Tapi ada negeri-negeri yang tidak ada sumber yang lain. Sumber yang dia ada untuk dia nak eksploitasi, nak dapat hasil ialah hutan, ialah tanah, pasir dan sebagainya. Itu saja sumber yang dia ada. Jadi bila kita letak Malaysia sejak tahun 1992, kita ada the Rio Summit di Brazil, kita committed lebih 50 ekar, 50% daripada tanah negara kita akan simpan sebagai hutan. That is our commitment. Sekarang ialah 54%, good, but it's slowly still going down. Jadi sebab itu, kita nak memastikan perkara itu tercapai. Apa yang kita buat? Kerajaan persekutuan, selain daripada kita cuba larang dan sebagainya, tetapi itu pun jadi kadang-kadang konflik. Sebab kerajaan negeri, dia kata, yalah, dia orang tak ada hasil yang lain. Jadi, buat masa ini kita ada apa yang dipanggilkan ecological fiscal transfer. Kita bagi duit kepada negeri-negeri yang ada hutan banyak, yang melakukan banyak usaha untuk melindungi hutan. Dulu tahun 2019 permulaan 60 juta ringgit.
kemudian dia naik kepada 70 juta dalam 2021, 2022 dan tahun ini ya, bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bentangkan belanjawan yang baru, dia naik kepada 150 juta ringgit. Jadi negeri-negeri macam Sarawak, Sabah, Kelantan, Pahang, dia dapat banyak sebab dia ada banyak keluasan hutan yang ada. Dan tapi pada masa yang sama, ideal dia apa? Sekarang orang bercakap tentang carbon credit. Carbon credit ni bila sebab negara-negara, contohnya syarikat-syarikat penerbangan, bila kita naik kapal terbang, kita gunakan carbon yang sangat banyak, ya, pencemaran dia sangat tinggi. Lepas dalam beberapa tahun akan datang, syarikat-syarikat penerbangan dia kena offset. Maknanya dia kena beli carbon credit daripada orang lain. Dan carbon credit ni termasuklah bila contohnya kita tambah. Contoh ya, lepas ni Unicell boleh jual dia punya tasik ni, tapi dia kena additionality. Maksudnya dia tak boleh kekal setia ada, dia kena tambah pokok baru dan sebagainya. Dia boleh jual carbon credit, orang akan beli. That will be the future, yang mana duit ini akan sebab mereka kena offset, tidak lagi boleh melepaskan carbon sesuka hati. Itu sedang dimajukan. Di peringkat bursa Malaysia sendiri, kita ada bursa carbon exchange yang mana is the first syariah compliant voluntary carbon market in the world, yang telah pun bermula berurus niaga. Dan seterusnya apa yang kita buat juga tentang soal pegawai tak cukup, ya, ranger tak cukup, pegawai perkhidmatan tak cukup. Kita dah mula apa yang dipanggil ranger community. Siapa yang macam juga mungkin pernah dengar tentang masalah veteran askar, ya, kalau askar yang biasa lain-lain pangkat, dia at the age of 41, dia biasanya dia dah habis perkhidmatan. Kadang-kadang tak sampai 40, selepas 21 tahun dia dah habis perkhidmatan dan dia tidak ada pencen, dia hanya dapat gratuity sekali saja. Jadi masalah yang besar, umur badan masih lagi kuat tetapi tidak dapat pendapatan yang tetap. Jadi sekarang dengan Ranger Community kita ambil mereka jadi veteran-veteran askar, veteran-veteran PDRM, kita ambil orang asli, kita juga ambil komuniti setempat untuk join, untuk menjaga keselamatan ataupun kawasan-kawasan hutan dan sebagainya yang ada di negara kita. Jadi itu sebagai satu sokongan, ya. Kalau orang askar masuk hutan ni perkara yang biasa bagi mereka, kan. Jadi tidak ada masalah. Orang asli ni kita boleh anggap mereka front line sebab hidup mereka ialah di dalam hutan, mereka lebih expert tentang perkara-perkara ni. Jadi perkara ini sedang berjalan, 1,500 ranger community yang kita baru dalam proses nak lantik tahun ini, yang kita yakin akan dapat menyumbang. So tu banyaklah, dan last kali maksudnya di peringkat kerajaan we try our best, ya, sebab memang usaha untuk Malaysia ni kita sangat-sangat bertuah. Kita antara 17 negara yang paling mega biodiverse di dunia. Makna paling banyak. Saya tengok kat Unicell tadi pun dah cukup kaya dah. Mungkin kaya daripada setengah negeri Padang Pasir. Dia punya biodiversity dalam tasik tu saja. Bayangkan. But our entire country, kita punya biodiversity cukup hebat. Ya, susah nak dicari di dalam negara lain. We are part of the 17 countries. Jadi sebab itu, ya, pada masa yang sama dengan perubahan iklim dan sebagainya, kita sangat-sangat susceptible, ya, sebab kita negeri yang kecil tepi laut. Kalau apa-apa jadi kita akan tenggelam dengan laut. Ya, jadi dalam usaha itu kita ada your generation has a big duty. Ya, jadi pertama, sementara kami masih memegang amanah untuk mentadbir ni, you should make, ya, kalau ada rasa benda tak betul ke apa, you should be the first to question, sebab your generation will be affected more than us. Itu perkara yang pertama. Dan kedua, you have to be prepared bila dapat, ya, bila anda jadi menteri, anda jadi Perdana Menteri, jadi tokoh korporat, jadi tokoh akademik dan sebagainya, that task will fall in your hands untuk memastikan anda dapat wariskan juga kepada anak-anak anda. Ya, jadi perkara itu we have reached that point. Persoalan-persoalan yang orang tak bincang dulu, sekarang dah dibincangkan. Jadi bagi saya, kita semua kena memainkan peranan kita, tetapi saya terima dan saya akui. Ya, kita boleh bercakap lah anda mainkan peranan nak jaga alam dan sebagainya, tetapi kalau kerajaan atau kalau pihak korporat, dia dua pihak ni je. Sebab this is the big parties yang ada. Kalau kita tak buat perubahan yang besar, yang sistemik, maka tak gunalah tanam pokok, tak gunalah
jaga air dan sebagainya, sebab it needs systemic changes. Yang itu tanggungjawab yang ada pada saya lah, yang berat di peringkat kerajaan ataupun di peringkat mereka yang menguasai ekonomi dan sebagainya. Jadi bukanlah nak end on a very low note yang negatif, tetapi itu yang saya rasa penting untuk kita semua sedar that kita tidak ada masa lagi. The time to act is now, dan saya berharap anda semua sebagai anak-anak muda yang ada masa yang lama lagi, insya-Allah will play an important role untuk memelihara biodiversity yang ada di negara kita. Jadi saya rasa setakat itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita teruskan, jika ada soalan, dengan hormat, kalau ada soalan daripada pelajar, satu atau dua soalan, boleh angkat tangan, nama dan juga nama dan juga daripada fakulti mana. Ada mic, technician. Okey, kalau tak ada, kuatkan suara. Kuatkan suara sikit. Ya. We are one of those countries that have been striving in many forms of ways. So my question is, how far of technological advance are we in that is able to conserve and preserve the environment of our country? Thank you. Okay, kalau boleh jika ada satu soalan lagi. Satu soalan lagi kalau ada. Okay, ada seorang. Tuan, di sebelah kanan. Assalamualaikum yang berhormat. Satu TED Talk yang cukup mengagumkan. Saya Osman Haji Hamzah, pengurusi Yayasan Laser Malaysia. Terima kasih Vice Chancellor UNISA kerana menjemput kami untuk hadir bersama. Antara yang YB sebut tadi tentang pemuliharaan harimau. Memang 150 ekor kalau ikut kajian terkini. Ada yang kata 200, tapi saya ingat fakta YB itu lebih tepat. Kami buat pemerhatian dengan Taman Negeri Perak. 2 tahun lepas ada 25 ekor. Tapi katanya dapat 3 baby cubs baru. So satu pendekatan yang menariklah di Taman Negeri Perak. Soalan saya pada YB, apakah langkah-langkah terkini khusus untuk pemeliharaan harimau? Sebab kalau kita tengok ada dapatan mengatakan mungkin isu benih harimau kita ni katanya sambang, tak fertile. Jadi mungkin ada kaedah terbaru. Yang kedua, bagaimana kaedah orang kata melahirkan harimau di tempat tertutup seperti zoo, yang usaha-usaha yang dijalankan di zoo Malaysia contohnya. Yang ketiga, nak kempen sikit, Yayasan Laser Malaysia bercadang menjalankan satu simposium antarabangsa pada 14 Oktober khusus untuk menangani isu ancaman harimau dan manusia. Jadi kami sebenarnya nak minta sokongan YB lah. Sekian lebih. Assalamualaikum. Okey, tak ada Kalau tak ada, saya mohon yang berhormat. Yeah, I think just now your question was on technology and how far are we in fighting or addressing environmental problems or climate change. Actually ada banyak. Saya bagi contoh tentang penggunaan tenaga atau kecekapan tenaga. I mean there's positive parts. Di UK misalnya, penggunaan tenaga elektrik di sana telah menurun secara konsisten selama 20 tahun. Normally the assumption is bila ekonomi itu naik, penggunaan elektrik akan naik. Penggunaan elektrik kalau banyak pakai fossil fuel is very bad for the environment. Tetapi kenapa? Sebab kita tahu latest technologies, energy consumption is lower. Fridge inverter, aircon inverter, benda-benda tu semua ada impact. Dan now kita ada pakai Suruhanjaya Tenaga, dan Malaysia sendiri akan come up dengan akta kecekapan tenaga dalam masa yang terdekat. Jadi itu satulah contoh macam mana teknologi membantu.
kita juga ada misalnya of course tenaga boleh baru. Ya, kalau you have solar panel, setengah orang kawan saya dulu bil dia 400, sekarang bil dia RM20. Kan, makna dah turun dengan mendadak. Banyak lepas kita naikkan tarif untuk kilang-kilang, sekarang banyak kilang-kilang pun dah pakai teknologi tersebut. Kita juga sekarang pakai sensor, kalau untuk banjir kita guna sensor, untuk air pun kita ada alat-alat untuk menjimatkan air ataupun kita boleh pakai air hujan. Tetapi antara masalah dia apa? Antara masalah dia dekat Malaysia ni banyak struktur kita ni tak friendly kepada perkara ni. Contoh, kita sekarang subsidi elektrik kita pukul rata. Orang yang ada 10 aircon yang bayar bil RM1,000 dapat subsidi elektrik sama dengan orang yang duduk di flat. Mungkin ada 1 aircon atau tak ada aircon, dia pun dapat subsidi yang basically the same. Why should someone who can afford to have 10 aircon, sama lah macam kereta. Orang pakai Porsche, dulu dia mula-mula beli Porsche, dia pakai RON 97. Tengok RON 97 dah naik, dia pun tak apalah, dia pakai RON 95. RON 95 is subsidized by the government. Dia punya liter tu, consumption lagi tinggi daripada orang naik motor. Tapi we are subsidizing RON 90, pengguna basically T20 lah. So itu struktur-struktur yang kita kena fikir balik. Masalah air, harga kita terlalu rendah. Penggunaan kita about 270 liters per day. UN punya nasihat is 40 liters or 20 liters a day. So kita more than double penggunaan air kita. Orang Arab tengok orang Malaysia ambil air semayang pun dia rasa lain. Banyak kita pakai kan. Kita ni kaya sangat dengan air. So these are things that we have to address. Part of it is terlalu harga. Bila terlalu murah, orang pun tak hargai. No one wants to take air hujan di Malaysia, sedangkan kat negara lain orang ambil. Sedangkan hujan kita banyak, sebab apa? Baik, buka pipe lagi murah. Nah, jadi itu yang we have to address lah. With regard. Technology is there, but the government has to play a role to change, to make the right structure economically dan sebagainya. Tentang soal harimau yang dibangkitkan tadi, yes, I think soal masalah pembiakan harimau tu is a big issue yang didapatilah. Dan antara, memang saya tak tahulah, saya bukan pakar, tapi yang what I've been told, belum ada yang betul-betul successful daripada segi breeding harimau in captivity yang ada dalam zoo dan sebagainya untuk dilepaskan keluar. Jadi itu menjadi kekangan, sebab kalau di zoo tu banyak je kan, tetapi untuk di rewilding tu belum ada. Tetapi di negara lain, I'm not sure, macam saya pun tak ingat the detail dekat India, tapi India tu memang peningkatan dia ketara. Tetapi di Europe, some of dia panggil apa, mountain apa, even di Amerika, mountain lion atau pelbagai, dia punya big cat dia lah, dia dapat daripada benda yang tak ada dah 100 tahun, 50 tahun dekat Europe, is now being reintroduced back dekat sana. So benda tu boleh dibuat. Mungkin kita kena more research into that lah, yang saya fikir antara perkara. Sebab betul, dengan harap sekarang 100, assuming lah, we assume the worst, 150 ekor dan imbalance antara jantan betina dan juga masalah benih dan sebagainya, nak harapkan natural breeding tu agak mencabar. Tetapi success story betul, Royal Belum di Perak ialah antara projek yang paling berjaya di Malaysia lah. Kita punya, orang kata boleh menunjukkan kalau dengan dasar yang betul, it can be done untuk memulihkan harimau dan haiwan-haiwan yang terancam yang lain lah. Ya. Baik, terima kasih. Kalau ada soalan lagi, terakhir mungkin. Okey, ada seorang. Minta mic. Maklumkan nama daripada fakulti mana. Ada mic dekat. Okay, ini mungkin soalan yang terakhir. Assalamualaikum dan selamat tengah hari YB. Nama saya Nurul Hiklimah binti Darwis dan saya daripada Fakulti Padu Foundation in TESOL. Dan soalan saya pada hari ini, kita dapat lihat di media sosial, di TikTok ataupun Facebook, di mana pemancing-pemancing dapat ikan spesies yang bukan dari Malaysia. Maknanya ikan-ikan tersebut bukan asli daripada Malaysia. So seperti yang kita tahu, ikan-ikan pendatang spesies ini dapat menggugat dan mengancam ekonomi ikan asli di Malaysia. So soalan saya, apakah tindakan kerajaan dalam menangani ataupun mengawal isu atau keadaan ini? Terima kasih. Okey, terima kasih. Tadi pun waktu kita pergi dekat Tasik, dekat belakang Unicel tu, kita diingatkan untuk hanya kongsi ataupun pulangkan balik, masukkan balik
spesies asal yang sesuai dengan Malaysia. Ya, sebab kalau tak dia tak lengkap, dia lari daripada ekosistem tu dan dia akan kacau lah yang daripada segi pemakanan dan sebagainya. Jadi memang betul itu antara masalah serius yang kita ada pada hari ini. Saya benda tu makna di peringkat lembaga di Jabatan Perikanan memang dia cuba monitor, tetapi mungkin ada kekangan lah daripada segi enforcement, sama ada secara langsung atau tidak langsung memang masuk. Kita pun tidak begitu strict. Kita ada amaran di airport dan sebagainya, tapi kalau saya ingat, kalau siapa yang pernah sampai Australia, dia akan tahu betapa serius Australia to keep out. Ya, kita nak masuk tu sebab bagi dia satu benua dengan dia ada banyak unik tumbuhan dan juga haiwan. Dia sangat jaga daripada segi biological punya ni untuk masuk ke negara dia. Kadang-kadang kita bawa cili pun dia kalau buka beg kena buang. Because dia tak nak daripada luar, dia tak nak any foreign punya spesies lah untuk masuk kan. Jadi saya fikir dasar kita sudah ada, penguatkuasaan tu yang tu mungkin kita kena tingkatkan lagi lah dengan pihak-pihak lain yang jaga pintu masuk dan sebagainya untuk kita tidak melihat perkara itu berlaku dan dia akan merosakkan. The moment they go in, ya, kalau tu dia akan kacau the entire ekosistem yang ada. Okay, majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Nazmi di atas penyampaian talk itu tadi.